Assalamualaikum, hai semua. Untuk korang yang baru ke channel ni, selamat datang. Dan untuk korang semua yang dah lama dah subscribe ke channel AA ni, terima kasih sebab sokong. Dan terima kasih sebab selalu komen-komen yang positif. Okay, kita mesti pernah alami kan masa kita muda remaja dulu. Sekarang dah tua ke? Tak muda lagi. Cuma masa kita belasan tahun, mak dengan ayah kita selalu je halang kita, kan? Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, itu salah, ini salah. Ada je yang tak kena. Dan masa tu, mesti korang ada terfikir kan, nak cepat-cepat besar, nak cepat-cepat cukup umur. Dah besar nanti semua benda pun boleh buat. Sama lah macam anak saya ni. Hari tu dia ada tanya, "Ibu, kenapa Hana tak boleh nak main PUBG?" Lepas tu saya cakap lah, Hana tu kecil lagi, Hana tak boleh nak main PUBG tu semua. Dah tu dia cakap macam ni, bilalah Hana dah besar. Terus nak jadi besar kan, sebab nak main PUBG je. Jadi ceritanya, masa kita sedang membesar, masa nak meningkat remaja macam tu, semua benda pun kita nak merasa, semua benda kita nak try, cuba, test buat benda tu kan. Walaupun sebenarnya benda tu tak elok pun. Dan masa kita dah meningkat dewasa, masa dah besar sikit, dah pandai, dah berfikir, time itulah kalau kita fikir-fikir balik, rupa-rupanya apa yang mak dengan ayah kita larang tu, benda tu memang salah. Dan dia tegur untuk kebaikan kita. Yelah remaja kan, nafsu membuat-buat, suka sangat ikut perasaan kan. Samalah juga dengan kes kita kali ni, yang mana ada sepasang kembar seiras yang bertindak untuk bunuh mak kandung dia sendiri. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hanya kerana dia dihalang, ditegur dan juga dimarahi sebab sikap mereka yang tak berapa nak betul. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, sebelum tu kita kenal siapa ibu yang dimasukkan. Jadi nama ibu kepada kembar ni adalah Jarmeka Ramon Nikki Whitehead, atau dia lebih dikenali dengan nama panggilan Nikki. Jadi Nikki ni dilahir pada 18 April 1975 dan masa kejadian tu berlaku dia berumur 34 tahun. Sebenarnya daripada kecil lagi dia hidup dalam keadaan yang tak teratur. Dia bukanlah seorang anak kecil yang ada sebuah keluarga yang lengkap, dan katanya kehidupan dia pun tak sempurna. Dia sendiri dilahirkan di penjara, yang mana mak dia masa tu tengah menjalani hukuman penjara dia. Dan lepas dia dilahirkan tu, dia dihantar ke rumah nenek dia, iaitu Della Frazier, dan nenek dia ni lah yang jaga dia daripada kecil sampai besar. Masa Nikki remaja ni pun sebenarnya dia adalah seorang remaja yang bermasalah, dan nenek dia tu lah yang selalu jaga dia, selalu larang dia daripada buat masalah. Masa Nikki berumur 17 tahun, dia mengandungkan pasangan kembar ni, dan pada 27 November 1993 dia lahirkan pasangan kembar ni. Lepas tu dia bagi nama Tasmiah dan juga Jasmiah. Jadi dia panggil anak-anak dia ni dengan nama gelaran Tas dan juga Jas, ataupun orang putih dia akan panggil Tess dengan Jazz, macam tu lah. Tapi sepanjang penceritaan ni saya akan bahasakan dia dengan Tas dan juga Jas. Kita melayukan dia. Jadi orang yang kenal dengan Nikki ni, dia gambarkan Nikki sebagai seorang ibu yang penyayang, ibu yang bertanggungjawab. Dan Nikki nakkan anak-anak dia dapatkan kehidupan yang terbaik yang mungkin dia tak pernah dapat sebelum ni. Cuma sebab Nikki dia tak ada kerja tetap masa tu, dan juga dia tak ada rumah sendiri, jadi dia terpaksa tinggalkan anak-anak dia kepada nenek dia, Della tadi. Jadi nenek dia yang jaga Nikki daripada kecil sampai besar, dah melahirkan anak kembar tadi. Anak kembarnya dia serahkan kepada nenek dia untuk dijaga. Jadi masa tu Della cakap kedua-dua cicit dia ni, pasangan kembar tadi kan, sangat menghormati orang tua. Perangannya pun elok, dan juga diorang ni bijak pandai. Tas dengan Jas memang pelajar cemerlang dekat sekolah tu. Malah dia dapat straight A dekat sekolah. Diorang sangat sukakan jurusan seni, dan juga diorang ada ambil bahagian dalam pasukan pengangkap sekolah. So mereka juga ada kemungkinan besar untuk masuk ke University Harvard. Tak pun berkemungkinan dia akan masuk ke University Yale University tu kan. So kedua-dua university ni memang university yang ternama, yang sangat dikenali dekat seluruh dunia. Tas dan juga Jas tadi, dia tinggal dengan moyang diorang, Della tu, sampailah umur dia 12 tahun. Katanya pada tahun 2007, masa tu Nikki dah ada rumah sendiri dah, dan dia pun macam berharap lah, happy sangat sebab dia dah boleh duduk, dah boleh tinggal dengan anak-anak dia. Jadi masa tu dah nampak lah kan, dah ada dah sinar harapan untuk diorang tinggal dan jadi sebuah keluarga yang bahagia. Dan memang tu pun impian Nikki. Jadi bila dah rumah tadi, dia pun pergilah ke mahkamah kan. Pergi ke mahkamah, dia
minta hak penjagaan ke atas anak-anak dia. So dia cakap yang dia dah layak, dia dah mampu dah untuk jaga anak-anak dia sendiri dan dah tunjuk bukti dah dekat mahkamah semua. So mahkamah pun luluskan, benarkan anak-anak dia tinggal dengan Nikki. Jadi masa tu diorang pun pindahlah dekat Conyers, Georgia. Bila Jas dan juga Tas tadi masuk ke sekolah menengah, masa itulah mereka mula bermasalah. Mereka mula pergi parti, mula balik lewat malam-malam, mula melepak dengan kawan. Yelah dengan boyfriend masing-masing kan. Masing-masing pun dah ada boyfriend masa tu. Diorang pergi melepak sampai subuh-subuh baru nak balik, macam tu lah. Jadi perangai si kembar ni makin lama makin bertambah liar. Nikki pula, maknya si kembar ni memang tak suka anak-anak diorang bersikap macam tu, berperangai macam tu. Yelah mak mana yang suka kan kalau anak-anaknya tu daripada elok menjadi tak elok. Sebenarnya Nikki, dia dah tetapkan dah peraturan dekat anak dia dan anak dia kena patuh dengan peraturannya. Jadi Nikki, dia dah tetapkan dah jam berapa anak dia kena balik ke rumah. Tak boleh lebih daripada waktu tu. Kalau tak, kena denda. Dan peraturan ni lah yang sebenarnya si kembar ni paling tak suka. Sebab mereka rasa tak bebas. Dan diorang fikir yang mak diorang ni hipokrit tau. Sebab maknya pun elok je berparti sampai tengah-tengah malam. So diorang fikir apa hal pula diorang tak boleh kan? Maknya boleh je. Cuma masa tu Nikki cakap, bukannya tak boleh korang nak berparti, tapi korang ni muda lagi. Tunggu cukup umur dulu kalau nak berparti pun. Tapi si kembar ni tetap juga tak dengar kata. Dia tetap juga langgar peraturan yang Nikki ni dah tetapkan dan dia anggap yang peraturan tu semua tak wujud. Diorang fikir macam aku langgar pun apa yang kau boleh buat? Macam tu. Bila dah banyak kali tegur tapi tak dengar juga, dah tetapkan peraturan pun tetap juga langgar macam tu je, mulalah Nikki ni hukum Tas dan juga Jas. Nikki ambil telefon diorang ni, dah tu kemudahan-kemudahan lain yang Nikki ni dah bagi pun dia rampas juga. Cuma bila dah kena hukum macam gitu, bukannya perangai si kembar ni makin elok tau. Makin diorang marah, makin diorang benci dengan mak diorang adalah. Malah pergaduhan antara mak dengan anak ni sampaikan melibatkan pihak polis. Bukan sekali dua tau, tapi berkali-kali polis datang ke rumah diorang semata-mata untuk meleraikan pergaduhan antara dua beranak ni. Antara tiga beranak ni. Ada satu malam, Nikki pergi telefon polis sebab anak dia, si Jas tadi, curi-curi keluar rumah untuk pergi jumpa dengan boyfriend dia. Tengah-tengah malam tau, lewat malam, mungkin dalam pagi macam tu. Malam yang lain pula, diorang bertiga bergaduh. Dan sekali lagi, si Nikki, dia call pihak polis. Cuma sekali fikir, kalau pergaduhan tu tak membahayakan, tak mungkin Nikki call pihak polis kan? Jadi kembar ni, sebenarnya dia pernah beritahu pihak polis yang dia dah tak nak dah tinggal dengan mak dia. Diorang insist tau, diorang insist nak pindah dan nak tinggal dengan moyang diorang. Sebab bagi diorang, peraturannya tu tak adalah ketat macam ini. Jadi masa tu, pegawai polis tu pun nasihatkanlah dia kan. Nasihatkan pasangan kembar ni. Dan nampaklah pasangan kembar ni macam okey sikit. So, diorang pun masuk ke dalam rumah balik. Time tu, polis datang ke rumah dia sebab diorang baru je bergaduh tau. Cuma, masa tu pihak polis ni ada terfikirlah yang hubungan anak beranak ni memang dah tak boleh nak tolong dah. Yelah selalu sangat gaduh dan selalu sangat call pihak polis untuk meleraikan pergaduhan diorang. Dan memang betul, beberapa minit je pasangan kembar tadi masuk ke dalam rumah. Masa tu pihak polis tu belum sempat lagi nak tinggalkan perkarangan rumah diorang tau. Nikki tiba-tiba je menjerit keluar daripada rumah tu sambil-sambil tangannya ni pegang telefon. Telefonnya pula dah terputus dah kod dia. Dan masa tu Nikki ni bagi tahu pihak polis yang pasangan kembar tadi pergi terkam ke arah belakang dia lepas pihak polis tu keluar daripada rumah diorang. Sebegitu agresifnya pasangan kembar ni tau. Tapi Tas dan juga Jas, dia cerita lain pula. Diorang cakap yang diorang cuma mempertahankan diri diorang lepas Nikki tadi mula pukul diorang. Dan bila pihak polis ni cek kecederaan pada badan Nikki, Tas dan juga Jas, masa tu Nikki ada kesan luka dekat bahagian dada dan juga belakang leher. Tapi Tas dan juga Jas tak ada celah sikit pun. So siapa yang pukul siapa sekarang ni? Nikki sendiri pun nampak macam orang yang dalam ketakutan. Tas dan Jas relax je. Jadi daripada kecederaan yang ada pada badan Nikki pada masa tu, pihak polis ni percaya yang si kembar ni dah pun menipu, dah pun reka-reka cerita. Jadi pada masa ni pasangan kembar tadi ditahan dan juga didakwa dengan bateri ataupun bertindak ganas kepada orang lain. Pada masa yang sama juga, Hakim Mahkamah Joanna putuskan yang pasangan kembar ni dah tak dapat nak dikawal lagi dah. Maksudnya, mak mereka tak dapat nak kawal perangai Tas dan juga Jas. Dan tak lama lepas tu, Tas dan juga Jas tadi pindah balik ke rumah nenek diorang, ke rumah moyang diorang. Jadi masa diorang tinggal dekat rumah moyang diorang tu pun, diorang bertiga, Nikki, Tas dan juga Jas tadi, tiga beranak ni, kena dapatkan kaunseling dari masa ke semasa. Dah tinggal dengan moyang diorang tadi, heaven dah kejap kan? Dah tak ada orang nak halang mereka, nak paksa mereka buat itu buat ini. So
heaven. Cuma perangai si kembar ni tetap juga tak berubah tau, walaupun dah tinggal dengan moyang diorang. Sampaikan moyang diorang ni terpaksa pasang mangga dekat bilik tidur dia sendiri tau, sebab pasangan kembar tadi suka mencuri barang-barang moyang diorang. Dah dikunci dengan mangga bilik ni tadi, si Tas dengan Jas ni pula yang tak puas hati dengan moyang diorang. Dah tentulah kau pergi mencuri dengan orang tua tu, of course lah dia akan pasang mangga. Jadi lepas dia cari pasal dengan nenek diorang tu, sampaikan berita ni sampai balik dekat mahkamah, dan masa itulah hakim ni putuskan yang pasangan kembar tadi lagi sesuai kalau tinggal dengan mak diorang. Yelah, kesian juga kan, moyang diorang tu dah tua, nak kena layan perangai jahat si cicit ni lagi. Penat betul. Okey, dah hakim putuskan yang pasangan kembar tadi lagi elok tinggal dengan Niki. Si pasangan kembar ni pun apalagi saya bangkang yang Arif. Dia memang tak suka nak tinggal dengan maknya. Yelah, sebab nak buat ini tak boleh, nak buat ini tak boleh kan. Tapi hakim ni lagi Arif tau. Dia cakap macam mana? Cakap tak apa, korang tinggal je dengan mak korang ni dalam masa 2 minggu, kita tengok macam mana, okey ke tak. Jadi hakim pada masa tu putuskan 19 Januari mahkamah akan tengok balik progresnya macam mana, sama ada sesuai ke tak pasangan kembar tadi tinggal dengan mak diorang, sama ada diorang ada bergaduh lagi ke tak, ataupun ada sesuatu yang serius berlaku. Dan pada 14 Januari 2010, Tas dan juga Jas pergi jumpa pihak polis dalam keadaan terburu-buru, dan diorang cakap yang diorang jumpa mak diorang dalam keadaan yang dah tak bernyawa. Katanya diorang jumpa mak diorang ada dekat dalam tub mandi bermandikan darah dalam rumah diorang. Bila dah dapat laporan macam itu, pihak polis pun pergilah ke tempat kejadian kan, pergi ke rumah Niki tu, dan masa itulah pihak polis nampak yang keadaan Niki dah penuh dengan darah. Jadi pada masa tu pihak polis mulakan siasatan dengan menyiasat orang-orang yang ada kaitan dengan Niki. Yelah, siasat kawan-kawan Niki, siasat teman lelaki Niki, yang mana sebenarnya pada masa tu dia ada teman lelaki. Ada sumber yang cakap diorang tinggal serumah dengan teman lelaki Niki tu. Jadi pihak polis ni pun cubalah cari clue dengan orang-orang yang terdekat dengan Niki kan. Dalam masa yang sama, Tas dan juga Jas tadi, diorang pun ada bagi maklumat juga kepada pihak polis. Nampaklah macam diorang pun nak tolong untuk tangkap siapa pelaku ni. Kembar ni cakap sebelum Niki meninggal, dia ada 2 orang teman lelaki. Kita bagi nama si A dan juga si B, okay? So katanya masa si Niki ni bercakap dengan teman lelaki yang si A ni, si B ada terdengar perbualan Niki. Jadi si B ni tahulah yang Niki ni ada lelaki lain. Macam itulah lebih kurang. Jadi anggapannya dekat sini, Niki dibunuh oleh salah seorang teman lelaki dia sebab cemburu. Jadi kembar ni arahkan siasatan kepada boyfriend-boyfriendnya Niki ni. Tapi bila pasukan forensik buat kerja, diorang test semua DNA yang berkemungkinan ada dekat situ, dekat tempat kejadian. Okey, dapat dah DNA, dapat dah resultnya, dan diorang check tak ada pun DNA daripada orang luar yang ada dekat tempat kejadian. Hanya ada DNA diorang 3 beranak je. Dalam masa yang sama, Tas dan juga Jas ni duk menangis-nangis dalam sebuah bilik yang ada dekat balai polis tu, tapi bukan bilik interrogation room tu, bukan. Nampaklah macam diorang sangat-sangat terkesan dengan kematian mak diorang. Pegawai bertugas masa tu pun diorang sangat simpati dengan nasib kedua kembar ni. Sampaikan dia berniat untuk tolong kembar ni tau. Cuma bila dia dengar sesuatu yang mengejutkan daripada pasangan kembar ni, terus dia cancel niat dia. These 2 girls were, hugging each other and in each other's arms. And when I said, what can I do to make this easier for you? They turned and looked at me and they said, can we watch CSI? Ya, mak diorang baru je meninggal dan diorang menangis-nangis sebab sedih sangat. Tapi benda yang boleh melegakan dia pada masa tu adalah dengan menonton CSI. Tak pelik itu. Tapi yelah, rancangan CSI kan best. Saya pun suka tau. Itu antara rancangan TV favourite saya jugalah. Jadi, pegawai yang dengar permintaan daripada si kembar ni macam pelik jugalah. Masa tu, dia terfikir yang pasangan kembar ni tak adalah innocent sangat pun. Mesti ada sesuatu dengan si kembar ni. Dan pegawai polis pun mulalah perasan. Daripada tadi lagi si kembar ni menangis-nangis, tapi tak ada pun air mata yang terkeluar. Dan bila tanya je pasal mak mereka yang dah meninggal tu, mesti yang terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang tak elok, kasar, dan juga menghina mak mereka yang dah meninggal. Pelik lah kan, dia sedih mak dia meninggal, tapi bila tanya pasal mak dia, seolah-olah macam dia orang ada simpan dendam dengan maknya. Makin lama, makinlah pegawai penyiasat ni curiga ada benda yang tak kena dengan si kembar ni. Masa tu, pegawai penyiasat ni perasan yang pasangan kembar ni pakai glove. Walaupun diorang dah ada dekat dalam bilik polis, tapi diorang tak juga buka-buka glove-nya.
tetap juga pakai kan. Macam ada nak sorokkan sesuatu macam tu. Dah tu salah seorang pegawai polis ni datang dekat mereka, duduk dekat dengan mereka dan minta diorang berdua untuk buka glove-nya. Diorang nak tengok apa yang dah jadi dengan tangan pasangan kembar ni. Jadi sebab terpaksa, diorang pun slow-slow lah buka glove tu. Rupa-rupanya dekat lengan pasangan kembar ni, Nikki ada tinggalkan bukti terakhir sebagai tanda pembunuh dia. Ya, dekat lengan pasangan kembar ni sebenarnya ada kesan goris, ada kesan luka dan juga kesan gigitan. Cuma bila pegawai penyiasat ni tanya pasangan kembar ni, mana korang dapat luka-luka macam ini kan? So diorang jawab apa? Kita orang gaduh. Cuma ya, diorang berjaga sampai pagi dan diorang dah niat dah memang tak nak bangun pergi ke sekolah pada pagi tu. Dah pagi hari tu, diorang nampak mak diorang, si Nikki tadi, masuk ke dalam bilik diorang dengan bawa periuk. Masa tu, diorang fikir yang mak diorang nak bantai diorang ni dengan periuk yang ada dekat tangan. Just started waving the pot around and things like that or whatever. So I guess she trying to hit us with the pot. You know, she just threatening us and everything. Jadi sebab diorang fikir yang mak diorang nak bantai dia tadi, so sebab itulah diorang pergi serang mak dia. Just dia pergi rebut periuk yang ada dekat tangan maknya dan dia pergi ambil pisau dapur. Dah tu Just tadi dia pergi bantai maknya dengan periuk. Dan masa ni lah diorang serang mak dia dengan apa je yang ada berdekatan, apa je yang sempat diorang capai. Dalam masa yang sama, Nikki cuba untuk mempertahankan diri, cuba untuk melawan tapi gagal. Dan tas dia pergi ambil pisau dapur tu, dah tu dia tikam perut mak dia. Lepas tu barulah mereka alih maknya masuk ke dalam. Masa tu walaupun pasangan kembar ni cakap yang diorang sebenarnya tak ada niat pun nak bunuh mak diorang, tapi bukti-bukti yang terkumpul tu menunjukkan sebaliknya. Sebenarnya detektif dia ada jumpa satu diary tau. Dan diary tu pula, Tas dengan Just ni macam bergile-gile tulis dalam diary tu. So macam diorang ni tak ada secret lah. Jadi dalam diary tu lah diorang tulis rasa benci dia, rasa tak puas hatinya dengan layanan mak dia kepada diorang. Ya, diorang share satu diary, diorang bergile-gile tulis dan isi tulisan diorang tu semuanya tentang kebencian diorang kepada ibu kandung diorang. Pegawai penyiasat juga ada jumpa kesan darah dekat bahagian belakang rumah. Cuma kesan darah tu sebenarnya seolah-olah dibersihkan. Dan pegawai penyiasat mendakwa yang mungkin Nikki sempat keluar daripada rumah tu untuk selamatkan diri. Tapi pasangan kembar ni sempat tarik Nikki masuk ke dalam rumah balik untuk habiskan dia. Dan mungkin juga Nikki sempat sampai ke rumah jiran dia. Sebab salah seorang jiran yang beritahu, dia baru teringat dan dia pergi bagi tahu polis. Katanya hari tu dia terdengar ada orang menjerit dan ada orang tekan loceng rumah dia. Cuma dia tengah tidur masa tu, so dia pun malas nak bangun, nak pergi cek apa yang dah berlaku dan dia pun terus sambung tidur. So dia tak tahulah apa yang berlaku. Jadi Tas dan juga Just tadi, dia orang mengaku bersalah dan dia orang harap bila dia dah mengaku bersalah ni bolehlah dikurangkan sikit hukumannya. Jadi pada bulan Januari 2014, Tasmiah mengaku bersalah atas pembunuhan mak dia dan dia dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Pada 7 Februari 2014, sebulan selepas kembar dia, Jasmiah pula mengaku bersalah atas pembunuhan maknya dan dia menjalani hukuman yang sama, 30 tahun penjara. Cuma pada masa tu, kembar tadi dipenjarakan dalam penjara yang berasingan dalam Jabatan Pembetulan Jogja. Masa tu Tasmiah dipenjarakan di penjara negeri Pulaski dan Jasmiah pula dipenjarakan di penjara negeri Arendelle. So dua penjara yang berasingan lah. Dan katanya pada tahun 2017 mereka layak untuk parol. Masa diorang dalam penjara tu, sebenarnya diorang berjaya untuk tamatkan sekolah menengah diorang. Dan Just dia tamat dengan cemerlang dalam kelas dia. Moyang diorang tetap juga mempertahankan pasangan kembar ni tau. Yelah, walaupun diorang dah mengaku bunuh Nikki, bunuh cucunya dia, tapi moyang diorang tetap juga bangga dengan kedua kembar ni sebab katanya diorang berjaya untuk tamatkan sekolah menengah diorang. I am so proud of her. I feel so good about what she accomplished. I always wanted to see this day come. Jadi sekarang ni diorang dah layak dah untuk parol, tapi mahkamah putuskan yang kedua-dua mereka tak memenuhi syarat untuk dibebaskan sehingga tahun 2040. The end.
kan. Sekali fikir ngeri juga kan kalau anak yang kita kandung 9 bulan tapi last-last dialah orang yang habiskan nyawa kita. Ya Allah, na'udzubillah. Sebenarnya adalah beberapa persoalan yang tak berapa jelas dalam kes ni kan. Yelah, macam mana anak-anak yang cemerlang pada masa kecil dia boleh berubah 360 punya berubahnya, dan ending diorang pun sampai macam tu sekali. So apa yang dah jadi bila diorang dah berpindah masuk ke rumah maknya tu? Macam biasalah, kita akan fikir dua faktor yang akan mempengaruhi anak-anak ni kan. Tambah-tambah lagi remaja yang baru-baru nak kenal dunia. Yalah, yang pertama sekali parents, ibu bapa, dan yang keduanya rakan-rakan sekeliling, rakan-rakan yang diorang bergaul, dengan siapa diorang berkawan kan. Sebab masa diorang pindah duduk dengan maknya tu, diorang dah berpindah ke daerah lain tau, daerah Jogja. Oh ya, kalau kita ingat balik kes yang saya dah ceritakan hari tu, kes yang mak ayah dia sanggup bunuh anaknya yang berumur 16 tahun sampai dah beberapa kali cuba untuk upah hitman bunuh anaknya, dan katanya diorang bunuh anak perempuan dia tu sebab cemburu. Tapi saya tak rasa cemburu. Ingat lagi tak? Ya, kes tu pun berlaku dekat Jogja juga kan. Itu sebab malas nak komen lebih. Jadi kita sama-sama je lah, okay? Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih untuk korang yang dah komen yang positif. Sekurang-kurangnya bagilah semangat untuk saya untuk buat video yang lebih-lebih menarik lagi. So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.